Assalamualaikum dan salam serakku sayang, bersama saya Lia Amira Anorikus. Berita utama, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, negeri ini mempunyai banyak tawaran dan sentiasa terbuka untuk membina hubungan baik dengan dunia, sama ada persahabatan antarabangsa, pertukaran budaya atau aktiviti berkaitan pelancongan. Ujarnya, melalui penganjuran Ratu Cantik Pelancongan Antarabangsa Miss Tourism International di Kuching, acara berprestij itu akan membawa dunia ke Sarawak dan secara tidak langsung mempromosikan pelancongan, budaya dan persahabatan melalui siri aktiviti yang diadakan selama 18 hari secara keseluruhan. Tambah beliau, selepas 2 tahun Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasa, negara kini perlahan-lahan kembali normal seperti sebelumnya yang mana masyarakat boleh berinteraksi antara satu sama lain dengan mudah dan kerap walaupun langkah berjaga-jaga terus diambil kira. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibaca oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah semasa merasmikan pertandingan akhir Miss Tourism International 2022-2023 di Hotel Raya pada Jumaat. Tambah Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari, selepas pembukaan perjalanan tempatan dan sempadan antarabangsa secara beransur-ansur, beliau menjangkakan lebih ramai pelancong dan pelawat ke Sarawak. Turut hadir ialah Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu dan Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Hee Chang Kee. Dalam perkembangan sama, pertandingan edisi ke-25 dengan tema mempromosikan pelancongan, budaya dan persahabatan itu menyaksikan Ratu Cantik dari 40 negara bersaing dalam tamasya berprestij itu. Kemenangan berpihak kepada Supatra Klingprom yang dimahkotakan sebagai Miss Tourism International 2022-2023 selepas berjaya memikat hati para juri. Jelitawan dari Thailand itu menewaskan 39 peserta lain dengan membawa pulang mahkota, selempang, trofi dan hadiah wang tunai RM10,000. Sementara itu, Laura Zavaleta dari Venezuela memenangi Miss Tourism Queen of the Year International, Maria Angelica Pantaliano dari Filipina memenangi Miss Tourism Metropolitan International. Crystal Huang Rojia dari Singapura dinobat sebagai Miss Tourism Global, Alisa Cook dari Amerika Syarikat merangkul gelaran Miss Tourism Cosmopolitan International dan Abigail Kurt dari New Zealand memenangi gelaran Dream Girl of the Year International. Dalam pada itu, Ratu Cantik Malaysia PB Ong Yi Hui yang berjaya menduduki 10 tempat terbaik tampil sebagai Duta Pelancongan Ratu Asia Tenggara. Sebelum pertabalan bagi Ratu baharu itu, kesemua delegasi terbabit terlibat dalam lawatan promosi selama 16 hari ke beberapa tempat tarikan pelancong di Malaysia termasuk Bauk dan Lundu. Selepas 28 tahun, Bandaraya Kuching sekali lagi diberi peluang menjadi tuan rumah bagi tamasya itu setelah pertama kali diancur pada tahun 1994. Pertandingan itu dicadangkan oleh Presidennya Tan Sri Danny Ooi bagi mewujudkan dan memupuk hubungan baharu di kalangan negara yang mengambil bahagian melalui pemahaman yang lebih dekat tentang budaya, adat dan tradisi antara negara. Berita seterusnya, Badan Amal Latter-day Saints LDS telah menyumbang peralatan perubatan bernilai RM1.28 juta kepada 152 klinik desa di Sarawak. Wakil LDS Charities Elder Roger Baird telah menyerahkan sumbangan kepada Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Oi Chu Hak dalam satu majlis ringkas yang diadakan di bangunan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Lama pada Jumaat. Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian hadir menyaksikan penyerahan peralatan perubatan tersebut. Sumbangan terdiri daripada 153 peralatan penjagaan kesihatan ibu, kesihatan bayi dan kanak-kanak, kecemasan, penjagaan kritikal dan pengesanan awal penyakit. Majlis penyerahan tersebut dinamakan sebagai Projek Harapan Touching More Live diwujudkan melalui Rotary Club of Bintulu Central RCBC yang diketuai oleh Presidennya Alan Wong Chin Seng. Beralih dengan laporan hari kelima persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19. Sebanyak 6 menara telekomunikasi baharu akan dibina di kawasan Macan menerusi Sarawak Multimedia Authority Rural Telecommunication Smart Fasa 2. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Liwan Lagang berkata, projek tersebut dijangka siap pada suku keempat tahun 2023. Ada 6 di kawasan Dun Macan yang akan dilaksanakan dengan projek menara telekomunikasi di bawah Smart. Fasa 2 adalah di Rumah Gamang, Rumah Liang,
Rumah Ringgau, Rumah Banyang, Rumah Nuang, Rumah Manila, jauh ni, Rumah Tiboh, Rumah Unggat dan Rumah Inyang. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Macan Alan Siden Gramong pada Jumaat. Dalam pada itu, terdapat 6 menara telekomunikasi akan dibina di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela di kawasan tersebut. Manakala lokasi menara telekomunikasi di bawah inisiatif Jendela di Dun Macan adalah seperti di Pekan Kenawin, Nangamam, Jalan Geramai, Pine Garden Kenawin, Rumah Wilfred dan Penyalau. Terima kasih. Pada masa sama, katanya terdapat 17 stesen pemancar sedia ada telah siap dinaik taraf daripada perkhidmatan 3G kepada 4G. Manakala 3 lagi stesen pemancar dijangka siap dinaik taraf pada suku kedua tahun 2023. Manakala Adun Telang Usan Dennis Ngau berkata peruntukan sebanyak 12 juta ringgit bagi penggantian bateri dan komponen utama untuk sistem solar dalam Belanjawan Sarawak 2023 disifatkan bertepatan dengan keperluan semasa penduduk di kawasannya. Beliau berkata sistem solar di pelbagai rumah panjang dalam kawasannya kerap mengalami gangguan disebabkan kuasa tidak mencukupi dan perlu digantikan baru. Sehubungan itu, beliau meminta permasalahan tersebut diteliti dan diambil perhatian Kerajaan Sarawak dengan mencadangkan agar kuasa yang diperuntukkan untuk setiap rumah dinaik kepada sekurang-kurangnya 4,000 watt setiap 12 jam. I have received many requests from Longhouse Chief and JKKs for the government to look into this as the current allocation is insufficient to meet the needs. Therefore, the amount allocated in the 2023 state budget should be used to purchase and install a more powerful and reliable battery. Beliau berkata demikian ketika membahas rang undang-undang RUU Belanjawan Sarawak 2023 pada Jumaat. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak telah merangka beberapa strategi dan inisiatif untuk menjadikan Miri sebagai hub makanan untuk mengeksport dan memasarkan hasil makanan dari wilayah utara Sarawak. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata inisiatif berkenaan termasuk pembangunan taman agro, pengeluaran makanan serta rantaian bekalan agro makanan. My ministry has formulated a number of strategies and initiatives to turn Miri as the food hub to export and market food produce from the northern region of Sarawak. Among the strategies and initiatives includes number 1, developing agro parks, precision farming parks, expanding permanent food production zones to produce high-value crops such as pineapple, coconut, coffee, banana, vegetables, herbs and spices. Number 2, implementing commercial-scale farming activities through public, private and community partnerships models that promotes contract farming and marketing. And thirdly, strengthening and developing a complete agro-food supply chain. Thank you. Beliau berkata demikian bagi mengulas pertanyaan diajukan oleh Adun Pujud Adam Yi Siu Sang pada Jumaat. Datuk Dr. Abdul Rahman menambah konsep pertanian bandar seperti fertigasi dan hidroponik telah dikenal pasti sebagai aktiviti pertanian yang berpotensi memandangkan kawasan Pujud terletak di pusat bandar Miri. Berikut pula, peruntukan sekitar 1.2 bilion ringgit untuk pembangunan infrastruktur menerusi Belanjawan Sarawak 2023 akan membawa banyak manfaat kepada masyarakat tempatan termasuk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lingga. Adun Lingga Dayang Nur Azah Awang Sohor berkata pembinaan jambatan dan jalan menyeberangi Pekan Lingga khasnya diperlukan untuk memperkasakan lagi perhubungan kawasan sekitar khususnya Rumah Panjang Sungai Pisang, Sembayang, Sinjor dan Banting. Dalam masa sama, beliau turut mencadangkan agar dana peruntukan untuk membaik pulih infrastruktur jambatan, peparitan, jalan kampung dan jalan utama dapat ditambah nilainya terutama untuk kawasan pedalaman dan pesisir kepada setiap agensi yang terlibat. Ingin saya berkongsi salah satu kos baik pulih di jalan utama dari Sri Aman Stumbin
memerlukan peruntukan sebanyak RM5 juta dan jalan tersebut bukan sahaja untuk kegunaan warga Dun Lingga, malah digunakan seluruh masyarakat di kawasan Dun Simanggang dan Dun Bukit Bangunan. Semasa membahaskan rang undang-undang RUU Perbekalan 2023 pada Jumaat, Dayang Nur Azah memberitahu Belanjawan Sarawak 2023 membuktikan gabungan Parti Sarawak GPS komited untuk membangunkan negeri ini termasuk kawasan luar bandar. Peruntukan bagi memperluaskan pembinaan jambatan atau jalan penghubung di kawasan pesisir Sarawak adalah nyata. Salah satunya yang kita dapat lihat di hujung Pekan Lingga, iaitu jalan utama kedua jajaran Sebuyau Lingga yang bakal dijangka siap pada tahun 2025. Selanjutnya, Adun Beting Maro, Razaili Kapur berkata klinik kesihatan pusat atau klinik kesihatan Beladin dicadang untuk dinaik taraf sebagai hospital. Katanya ia bagi memberikan perkhidmatan kesihatan yang terbaik kepada penduduk kawasan Beting Maro. Klinik kesihatan yang bertaraf hospital akan dapat menyedia lebih banyak perkhidmatan seperti perkhidmatan X-ray dan ujian makmal yang sangat diperlukan untuk pemeriksaan kesihatan yang lebih lengkap dan menyeluruh. Pada masa ini, pesakit terpaksa dirujuk ke Hospital Betong ataupun Hospital Surikeh bagi mendapat kemiratan lanjutan. Di samping itu, dengan pertambahan pesakit buah pinggang, saya juga ingin merayu dan mohon kepada kerajaan supaya pusat hemodialisis disediakan di klinik kesihatan Beladin bagi memudah pesakit buah pinggang mendapat rawatan yang lebih dekat berbanding terpaksa pergi 70 km ke pusat hemodialisis di klinik kesihatan Debak. Beliau berkata demikian ketika membahas rang undang-undang RUU Belanjawan Sarawak 2023 pada Jumaat. Sekian edisi malam bersama saya, Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.